Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik wa nusalli wa nusallim 'alan nabiyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudara, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pertama sekali sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah sekali lagi kita dapat bersiaran melalui AFB Live, rimbunan Islamic Media dalam kuliah Duha Express kita. Dan apa khabar sahabat-sahabat semua? Didoakan semoga kita semua dilimpahi rahmat, keberkatan, kesihatan yang baik, insya-Allah, untuk kita meneruskan kehidupan kita ini dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jadi apa perbincangan kita pada pagi ni, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah? Perbincangan kita pada pagi ni ialah mendidik keluarga menurut Al-Quran dengan menggunakan acuan Al-Quran. Tuan-tuan, didik keluarga ni satu kewajipan yang sangat-sangat penting sebenarnya. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala menyatakan qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada azab api neraka. Jadi kita berkewajipan untuk didik diri kita sendiri, didik keluarga kita, didik anak-anak kita untuk mematuhi perintah Allah Ta'ala. Macam mana cara kita nak didik? Kita didik melalui panduan daripada kitab suci Al-Quran. Sebab itu kita perlu bertanya pada diri kita, kita ada tak waktu-waktu yang kita baca Quran bersama family? Ada ke tak? Itu persoalan tu. Tambah-tambah musim PKP, tuan-tuan, banyak masa terluang, banyak masa yang ada. Apakah kita gunakan satu waktu, satu masa untuk kita duduk ramai-ramai, ada ayah, ada ibu, ada anak-anak, buka Quran, baca sama-sama? Bukan sekadar kita nak baca Quran. Ya, lepas kita baca Quran, kita lihat pula apa isi kandungan Al-Quran, apa makna Al-Quran, apa makna yang kita, ayat yang kita baca tadi. Kadang-kadang mungkin menjadi satu kesukaran pada kita kalau kita nak ambil terus daripada ayat Al-Quran, maka di sini kita rujuk tafsir, dan kita juga boleh rujuk satu kitab yang menarik, analogi Qurani dalam kehidupan insani. Dalam kitab ini, tuan-tuan, ya, banyak, ada beberapa tajuk. Ini yang saya tulis, tuan-tuan, dengan rimbunan Islamic Media. Dia ada tajuk-tajuk yang dibincangkan di dalam kitab ini untuk kita faham Al-Quran. 44 tajuk yang dibincangkan. Apa maksud analogi? Analogi ini maksud dia adalah perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita. Jadi kita tahu, kita faham Quran ni, tuan-tuan, dia akan mendatangkan semangat untuk menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita pun bertambah-tambah yakin dengan apa juga peraturan Allah Ta'ala. Waktu itu kita akan selamat daripada pelbagai fitnah akhir zaman hari ini. Macam-macam fitnah yang berlaku. Fitnah akhir zaman hari ini, kalau kita tak berpandukan pada Quran, kita akan masuk dalam fitnah tersebut dan kita akan melakukan perkara yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh Allah Ta'ala sebut, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bila datang satu berita, kena cek dulu sebelum sebar. Cek dulu, teliti dulu. Kita hari ni tak guna panduan Quran. Datang satu berita, tak kira daripada ayah, mak, anak-anak, semua sekali, datang saja satu apa kita kata berita masuk dalam WhatsApp,
kan, masuk dalam Instagram dan sebagainya, kita terus kongsi. Rupa-rupanya yang kita kongsi itu merupakan hadis palsu. Allah, tuan-tuan, kita telah menyebarluaskan satu pendustaan kepada junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ini satu benda yang mungkar, kan? Kita ni kira nak share je. Ni perangai satu family macam tu, kan. Jadi wal'ayyadzubillah, kita kena apa? Kita kena buang sifat ini. Berpandukan kepada apa? Berpandukan kepada panduan Al-Quran. Al-Quran yang mengajar kepada kita tentang perkara ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bincang tentang didik keluarga dengan Al-Quran. Saya teringat kepada hadis Nabi SAW. Nabi menyatakan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Nabi kata, sebaik-baik kamu ialah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kita akan jadi orang terbaik. Bayangkan keluarga kita disajikan dengan ayat suci Al-Quran, kita faham Quran, maka akan melahirkan satu kekeluargaan yang terbaik. Baik, saya nak ambil contoh dalam kitab ini tentang satu kekeluargaan juga, yang boleh kita ambil contoh, iaitu satu perumpamaan, analogi yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Surah At-Tahrim ayat 11. Saya bagi contoh ni. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'auna idh qalat rabbi ibni li 'indaka baytan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidh zalimin. Allah sebut maksud dia, dan Allah mengemukakan satu contoh perbandingan yang menyatakan tidak ada mudaratnya kepada orang mukmin berhubung rapat dengan orang kafir kalau tidak terjejas keadaan imannya, iaitu hal isteri Fir'aun ketika mana dia berkata, wahai Tuhanku, binalah untukku sebuah rumah di sisimu dalam syurga dan selamatkanlah aku daripada Fir'aun dan perbuatannya yang kufur dan buas, serta selamatkanlah aku daripada kaum yang zalim. Tuan-tuan, ini cerita family, cerita keluarga. Keluarga yang ada yang beriman, ada yang tak beriman. Nak ceritanya hari ni banyak berlaku, tuan-tuan. Ada yang mengadu kepada saya, banyak, ramai juga yang mengadu. Contohnya isteri mengadu, dia kata suami dia tak nak solat. Suami dia ada yang berjudi pun ada. Allahu Akbar, macam mana? Jadi anak-anak terbiar begitu saja, kan? Jadi dia rasa sedih. Dia rasa pilu, dia rasa takut, dia menghadapi masalah yang besar. Betul dia ada masalah, tetapi kita kena ingat, kalaulah ibu menghadapi situasi macam tu, dia jangan putus asa. Ambil panduan Quran, dia terus didik anak-anak dia dengan cara yang terbaik. Kalau suami dia tetap engkar, tetap buat dosa besar, maka tak terkesan pada isteri dan anak-anak kalau mereka itu beriman kepada Allah. Suaminya akan masuk neraka, isteri dan anak masuk syurga, insya-Allah. Kalau suami jenis yang tak nak ambil tanggungjawab yang perlu dilaksanakan, jadi jangan risau. Sebab apa? Ambil contoh daripada Quran. Al-Quran menceritakan tentang bagaimana yang Allah bagi perbandingan, Allah bagi analogi ini tentang kisah isteri Fir'aun. Tuan-tuan, kita kenal lah Fir'aun siapa, kan? Semua orang kenal Fir'aun ni, disebut dalam Quran. Bila kita baca Quran, kita kenal lah Fir'aun ni orang yang sangat dahsyat betul. Dia ni mengaku sebagai Tuhan. Dia mengaku sebagai Tuhan. Qala ana rabbukumul a'la. Dia kata, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Tu yang kata Fir'aun. Bayangkan isteri beliau. Apa nama isteri beliau disebut dalam tafsir Ibnu Ashur dan juga Al-Qurtubi. Nama dia Asyah binti Muzahim. Dia ni tuan-tuan, dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ketika mana datangnya satu peti, dayang-dayang nampak dekat sungai Nil, bawa peti tersebut, tengok-tengok ada bayi. Jadi itulah Nabi Musa alaihissalam. Asyah ni rasa nak pelihara, maka dipeliharalah Nabi Musa. Fir'aun tak suka, tapi Asyah tetap mempertahankan juga. Sampailah Nabi Musa besar. Jadi tuan-tuan, dan Asyah ini beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun Fir'aun tu jahat macam mana pun, walaupun Fir'aun tu bukan sekadar jahat, dia menguasai segala-galanya, ada duit, ada pangkat, orang pakai sujud pada dia, tetapi Asyah dia mengetahui mana benar, mana salah.
maka dia tak ikut Firaun, dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun suami dia kufur pada Allah. Saya nak tanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, isteri-isteri yang biasanya banyak masalah dengan suami ni sampai tahap Firaun ke tak? Sampai tahap Firaun ke tak kan? Jadi tuan-tuan, sabar, insya-Allah kesabaran itu memberi kekuatan kepada kita. Jadi kita ajar dalam keluarga kita ni sebenarnya, sahabat-sahabat sekalian, pentingnya untuk kita kembali kepada bukan sekadar baca Quran. Bila kita sebut mendidik keluarga dengan Quran ni, memang yang pertama sekali baca Quran, itu of course. Tetapi di kalangan masyarakat kita, bila kita sebut Quran ni, dia baca Quran habis, dia ajar anak dia Iqra. Dia tak kerti nak ajar sendiri, dia hantar anak dia pergi belajar Iqra. Dia sendiri belajar jugalah, alhamdulillah lah, baguslah. Belajar Iqra, boleh baca apa semua, habis. Quran sekadar itu saja. Tak cukup tuan-tuan, tak cukup. Berapa ramai dalam masyarakat kita pada hari ini yang belajar Quran pada bacaannya saja. Tu pun ada yang masih tak belajar. Kena belajarlah. Yang pertama, macam mana pun kena belajar Quran. Sebab baca Quran ni hebat. Baca Quran ni dia al-muta'abbad bitilawati, dikira ibadat bila membacanya, dapat pahala ni. Memang kita ambil Quran, kita baca setiap satu huruf. Kata Nabi SAW kata, man qara'a harfan min kitabillah, sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha, maka dia akan dapat kebaikan, yang kebaikan itu digandakan sebanyak 10 pahala. Wala aqulu alif lam mim harf, aku tak menyatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif harf, lam harf, mim harf. Nabi kata alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maknanya bila sebut alif lam mim dah 3 huruf, mana 30 pahala. Subhanallah tuan-tuan. Jadi maknanya di situ baca saja dah dapat pahala. Itu belum lagi mukjizat yang ada dalam Quran, yang bila kita baca akan dapat ketenangan. Hari ni banyak keluarga yang porak-peranda. Panasnya duduk di rumah ni, panas aja kan. Suami dengan cara suami, isteri dengan cara isteri, anak-anak dengan cara anak-anak. Panas. Sebab apa? Sebab mereka tidak ada ubat yang menyejukkan, iaitu Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, ala bizikrillah tatmainnul qulub, bukankah dengan zikrullah itu dapat memberi ketenangan kepada jiwa. Tuan-tuan, zikrullah itu apa? Ingat Allah. Ingat Allah tu bagaimana? Yang paling tinggi ingat Allah tu baca Quran. Kita baca Quran termasuk dalam zikrullah, termasuk dalam kita ingat Allah. Jadi bila kita baca Quran saja, ia memberi ketenangan dalam jiwa kita. Sebab tu kita sebut tadi bahawa kalau kita nak menyelesaikan banyak masalah dalam keluarga pada hari ini banyak macam-macam masalah keluarga, kembali kepada Quran. Dan pertama, baca Quran lah. Tetapi untuk kita mendapat manfaat daripada Al-Quran, tak cukup sekadar kita membacanya. Membaca itu satu first step. Step yang pertama, baca Quran. Cantik. Jadikan ia sebagai satu amalan. Duduk di rumah, ambillah satu malam ke, tiap-tiap malam pun tak apa, musim PKP ni kan, duduk di rumah ni tiap-tiap malam selepas solat maghrib buka Quran tuan-tuan. Buka Quran, kita baca, ayah baca, mak baca, anak baca. Tuan-tuan boleh dapat gambarkan suasana macam tu. Kalau boleh buat macam tu, insya-Allah segala masalah dalam family akan dapat diatasi. Segala hiruk pikuk dalam keluarga dapat diubat, insya-Allah. Quran lah penyelesai dia. Baca Quran ramai-ramai. Selepas baca Quran, nak buat apa? Ayah ke berperanan, ambil satu ayat Quran, bincang dari sudut isi kandungan dia. Kalau kita tak faham nak baca, kalau baca terjemahan saja mungkinlah takut salah faham kan. Kita baca kitab-kitab yang menghuraikan tentang ayat Quran. Saya bagi contoh ni lah analogi ni. Ini sebagai contoh, tuan-tuan nak baca kitab apa pun boleh. Cuma ini kitab ni saya tulis kan. Jadi tuan-tuan ambil satu ayat Quran, ambil satu ayat Quran dalam ni sebagai contohnya, kemudian tengok perbincangan, perbahasan, apa yang Allah sampaikan kepada kita. Banyak pengajaran-pengajaran, banyak pengiktibaran yang kita boleh dapat, supaya apa? Supaya kita dapat menyusun keluarga kita ini dengan cara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan terikut budaya-budaya yang merosakkan.
budaya-budaya barat yang budaya Yahudi yang tak elok. Quran sebut sebagai contoh, walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Surah Al-Baqarah ayat 120. Orang Yahudi dan Nasrani selama-lamanya tidak akan redha kepada kamu sehinggalah kamu mengikut agama atau jejak langkah mereka. Jadi kita kena ingat hari ini berapa ramai kalau kita lihat yang mana anak-anak kita atau kadang-kadang diri kita sendiri terjebak dengan budaya-budaya pemikiran-pemikiran Yahudi yang merosakkan. Tuan-tuan tahu budaya hedonisme itu, hiburan yang melampau batas, itu adalah sesuatu yang dimasukkan doktrin-doktrin daripada golongan Yahudi Zionis yang nak merosakkan umat Islam. Jadi ini kita ikut panduan Quran. Quran dah cerita kepada kita macam mana perjalanan hidup kita ini, supaya kita dapat mengenal pasti siapa kawan, siapa lawan. Dan ini yang kita nak terapkan kepada anak-anak kita. Tuan-tuan percaya, yakinlah, kalau kalimah Allah itu sentiasa diterapkan dalam keluarga kita, ayat-ayat Quran itu diterapkan dalam keluarga kita, insya-Allah setiap anggota keluarga itu hatinya akan dilembut, hatinya akan ikut acuan Al-Quran. Sebab apa? Sebab kalau duk jadi keras ni sebab tak nak dengar Quran, itu yang jadi keras tu. Sebab itu bila mana orang tanya saya, ramai juga tanya macam nak didik anak, macam nak didik suami, macam nak didik isteri, macam-macam dalam family ni, macam-macam cerita yang kita dapat kan. Macam-macam kepecangan, tambah-tambah zaman ekonomi meleset ni, zaman yang orang sempit dari sudut ekonomi. Jadi kalau tidak ada kekuatan keimanan, tidak ada ketenangan dalam jiwa, memang akan jadi masalah yang bertimpa-timpa, masalah demi masalah yang akhirnya menjadi satu keluarga yang runtuh, satu keluarga yang hancur. Dan inilah banyak berlaku. Sebab itu tuan-tuan, panduan utamanya macam kita sebut tadi bahawa Al-Quranul Karim, itu panduan utama. Dan inilah satu-satunya mukjizat ya Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umat manusia yang kekal sampai kiamat. Mukjizat lain dah tak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah bagi macam-macam mukjizat tuan-tuan. Isra Mi'raj tu mukjizat. Air keluar daripada celah-celah jari Nabi itu mukjizat. Pokok sujud pada Nabi itu mukjizat. Nabi belah bulan itu mukjizat. Tapi dalam banyak-banyak mukjizat ni tuan-tuan, semuanya pergi bersama wafatnya Rasulullah SAW. Tetapi ada satu mukjizat yang kekal sampai kiamat. Apa dia? Quran. Quran. Jadi rugilah kalau kita satu keluarga tidak menjadikan Quran itu sebagai panduan dalam kehidupan kita. Kita kata nak cari satu ketenangan, kita kata nak cari satu kekuatan lah hidup ni. Hidup ni nak satu kebahagiaan. Hari ni kalau orang kahwin lah, sebagai contoh, semua til jannah. Sebut sedap. Til jannah. Semua sekali bahagia til jannah hingga ke syurga. Okey, bila sebut til jannah tu, apa tindakan yang nak sebut til jannah itu? Kalau setakat sebut til jannah, hari ni dah jadi tagline lah. Dalam media sosial semuanya til jannah semua. Sedang dalam masa yang sama, aurat pun tak tutup, Quran pun tak baca, solat pun tidak, til jannah apa? Itu merupakan satu kata-kata yang tidak ada maknanya. Sebab itu kita nak menghayati, sebut til jannah hingga ke syurga. Bila hingga ke syurga itu, kita ada panduan kita, iaitu panduan Al-Quran. Allahu Akbar tuan-tuan. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, orang yang Tok Sahadat kata orang hari ni samsing, Umar lagi samsing. Orang hari ni orang timur kata gedebe dah. Gedebe. Tak. Umar lagi gedebe. Umar ni orang yang sanggup seorang-seorang nak pergi bunuh Nabi. Mana ada orang sanggup tuan? Itu yang kata Umar. Dahsyat. Tetapi dengan dia mendengar Al-Quran, dia dapat berubah 100%. Hatinya yang keras menjadi lembut dengan siraman ayat suci Al-Quran. Dia dengar Quran, dia baca Quran. Allahu Akbar tuan-tuan. Umar Al-Khattab yang samsing itu satu ketika bertukar 100% menjadi orang yang beriman kepada Allah. Bahkan dia termasuk dalam hadis Nabi Al-Asharah Al-Mubashsharina bil Jannah, 10 sahabat yang dijanjikan dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kita pada hari tuan-tuan, maka kalau kita nak menyelamatkan ahli keluarga kita, kita nak selamatkan anak-anak kita, maka panduan Al-Quran itu perlu diutamakan. Kita nak kalimah-kalimah Allah itu sentiasa masuk dalam telinga. Sebab itu kalau kita perhati, apakah hikmah
Bila anak lahir saja, diazankan telinga kanan, diiqamahkan telinga kiri. Apa hikmah dia? Kan? Buat kata buat. Buat kata buat. Kena buatlah. Ada yang ketika mana anak lahir tu pukul 3:30 pagi, ayah duk tidur di rumah, Allahu Akbar. Jadi kalau macam tu, masa apa nak azan ni? Lambatlah. Jadi jangan pergi mana isteri lahirkan anak, ayah ada di sisi. Sampai bila lahir anak, azan tinggal kanan, iqamah tinggal kiri. Sebab apa? Sebab nak kalimah tauhid tu, kalimah Allah masuk dalam telinga budak ni, bayi ni daripada kecil lagi. Semasa dia dalam kandungan pun, mak dia sudah mendidik dia dengan Quran. Masa dalam kandungan tu, mak dia baca Quran, ayah dia baca Quran. Nampak tak tuan-tuan? Ini satu panduan. Jadi ketika mengandung itu dah baca Quran, dah dididik dah. Bila keluar saja ke dunia ini, dia celik-celik mata, dia menangis. Ketika mana keluar, waktu itu ayah ambil, ayah azankan dia di tinggal kanan, iqamah dia di tinggal kiri. Subhanallah, itu ajaran Islam. Cantik, nak mewujudkan satu bi'ah, satu environment, satu suasana yang mengikut panduan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu, adakah sekadar itu? Cukup sekadar itu? Tak cukup. Bila anak tu dah makin besar, kita kena ajar dia pula solat. Kan? Kata Nabi SAW, muru awladakum bis solat wahum abna' sab'i sinin. Suruh anak kamu solat ketika mana mereka berumur 7 tahun. 7 tahun tu dah boleh suruh dah. Maknanya belajar tentang perkara tersebut lebih awal lagi. Nak belajar solat, kena belajar Al-Quran juga. Sebab dalam solat ada ayat-ayat suci Al-Quran. Nak solat macam mana kau tak baca Quran? Jadi ada surah Fatihah, belajar baca surah Fatihah dengan betul, belajar baca surah-surah lazim, ayat lazim. Alhamdulillah tuan-tuan. Jadi makna sebelum umur 7 tahun tu sudah diajar tentang ayat suci Al-Quran. Dan bila umur 7 tahun, Nabi kata apa? Dah boleh suruh dah. Boleh suruh dah. Dia dah reti dah. Kalau tak belajar lagi, kalau suruh dia, suruh dia buat apa? Dia pun tak tahu kan. Dia reti dah. Muru auladakum bisalah wahum abna' sab'i sinin. Suruh anak kamu solat ketika mana mereka berumur 7 tahun. Mana 7 tahun tu sudah boleh suruh. Kalau 10 tahun tak nak solat lagi, kena pukul lah kan. Supaya apa? Ambil perhatian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa tujuan Nabi SAW sebut pada kita ini? Supaya kita nak mewujudkan environment dalam keluarga ini, suasana yang ingat Allah, zikrullah. Ini yang penting sekali. Sebab itu bila makin besar budak ni, dia dapat didikan yang baik daripada ibu bapa dia, insya-Allah. Walaulah waktu remaja dia nak hanyut ke mana pun, dia boleh patah balik. Sebab apa? Ada foundation yang kukuh semasa kecilnya. Tetapi kalau tidak ada foundation, maka kalau dia remaja, dia dewasa, dia hanyut, dia akan hanyut terus. Macam layang-layang yang terputus talinya, akan terus hanyut. Wal'ayazubillah. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, marilah saya mengajak diri saya dan juga sahabat semua, sama-sama kita menjadikan panduan Al-Quran dalam kehidupan kita, terutama dalam kehidupan berkeluarga ni. Didiklah keluarga dengan Al-Quran. Kita baca Quran sama-sama, kita cuba fahami ayat suci Quran. Itu yang paling utama. Kita faham apa yang Allah nak sampaikan kepada kita dalam melalui Al-Quranul Karim. Sebab apa? Al-Quran itu, kata Allah Subhanahu wa taala, wa nunazzilul Quran ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran yang memberi syifa, penyembuh tuan-tuan, penyembuh daripada segala penyakit, dan rahmat kepada orang beriman. Maknanya syifa ni penyembuh luaran, dan juga rahmat ni penyembuh dalaman. Luar dan dalam kita akan mendapat kebaikan. Begitu juga Allah Ta'ala sebut bahawa Quran itu diturunkan untuk apa? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, untuk memberi hidayah kepada manusia dan membezakan antara hak dan batil. Jadi itu dengan panduan Quran. Jadilah sama-sama, sekali lagi saya menyeru pada semua sahabat-sahabat, kita kena mengorak langkah untuk membina keluarga kita, menghasilkan satu al-jilul Qurani al-farid, generasi Quran yang unggul, yang hebat. Iaitu dengan kita mendekatkan diri ke dalam Quran, baca Quran, faham ayat Quran, baca buku-buku yang berkaitan dengan isi kandungan Quran, dan kita menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupan kita. InsyaAllah kita dan keluarga kita akan berada dalam suasana yang diridai oleh Allah, mendapat kebaikan duniawi dan juga
ukhrawi. Jadi saudara, nampaknya masa tak mengizinkan. Saya rasa sekadar itulah sedikit perbincangan santai kita pada kali ini. Moga-moga diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik datang daripada Allah. Salah silap saya pun maaf. Jumpa lagi insya-Allah pada lain kesempatan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi sesiapa yang mempunyai sebarang persoalan, maka sila komen pada bahagian ruang komen tadi, sila tulis kat situ. InsyaAllah nanti pada next sesi saya akan jawab segala persoalan-persoalan yang dikemukakan oleh sahabat-sahabat semua, insyaAllah. Sekolah dah nak start? Risau kan? Jangan risau. Dengan adanya promosi Back to School dari galerionline.com, semuanya mudah. Pilih buku atau barang yang korang suka, add to cart dan bayar. Mudah kan? Pengantaran? Jangan risau. Mereka semua akan pastikan barang yang anda order akan dipost pada hari yang sama anda membeli. Dah sampai. Zaman sekarang ni tak payah susah, beli online je. Nak lagi sekarang musim Covid, bahaya tau keluar. Apa susah, beli je dekat galeri online. Mudah, pantas dan juga murah. Kedai buku haruslah Galeri Bookstore.